Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ain Ashikin binti Muhammad Nazri, pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Yunus Sulaiman. Pada hari ini, saya akan membuat sedikit kupasan tentang sebuah buku yang bertajuk Bersua Mastika di Labuan. Buku ini dikarang oleh saudara Karim Said dan diterbitkan pada tahun 2016 oleh Bright Publications Sdn Bhd. Hadirin sekalian, buku ini menceritakan tentang Julia dan keluarganya yang pergi bercuti di Pulau Labuan semasa cuti Tahun Baru Cina berlangsung. Mereka sekeluarga pergi ke Pulau Labuan untuk mengunjungi Cikgu Rosman yang merupakan adik kepada bapa Julia, iaitu Encik Kamarudin. Ketibaan mereka di Pulau Labuan disambut baik oleh Cikgu Rosman dan isterinya, Puan Zawiyah. Encik Kamarudin dan keluarganya menginap di rumah Cikgu Rosman sepanjang mereka berada di Pulau Labuan. Keesokan paginya, Julia dikejutkan dengan bunyi ayam-ayam berkokok. Julia melihat jam yang berada di sebelahnya dan jam itu menunjukkan pukul 5 pagi. Setelah mereka selesai menikmati sarapan pagi, Encik Kamarudin, Cikgu Rosman, Julia dan Rosniza pergi ke Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru. Di sana, Rosniza memperkenalkan Julia kepada Mastika, anak kepada Haji Deraman yang tinggal di belakang rumah Cikgu Rosman. Julia gembira kerana dapat berkenalan dengan Mastika. Akan tetapi, sikap Mastika yang tidak tersenyum dan tertawa itu menimbulkan persoalan kepada Julia. Pada hari kedua keluarga Encik Kamarudin di sana, Cikgu Rosman mengajak abangnya itu pergi ke Bandar Labuan. Julia dan Juliana bersetuju dengan cadangan pakcik mereka itu kerana mereka hendak membeli cenderamata untuk rakan-rakan mereka yang berada di Pulau Pinang. Mereka pergi mengunjungi pasar tani yang terletak di Jalan OKK Awang Besar. Puan Zahara, ibu kepada Julia, membeli beberapa jenis kuih yang tiada di Pulau Pinang. Julia turut membelikan Mastika sehelai kain sutera. Selepas itu, Cikgu Rosman membawa keluarga abangnya itu pergi ke Bazar Labuan. Pada keesokan harinya pula, Encik Kamarudin dan keluarganya serta keluarga adiknya pergi ke Tanjung Kubung yang merupakan tempat bersejarah. Mereka turut mengunjungi Taman Burung. Setelah itu, mereka beransur pulang. Setibanya mereka di Simpang Sejiwa, mereka melihat ada sebuah kereta ambulans di hadapan rumah Haji Deraman. Setelah kereta diberhentikan di hadapan rumah Cikgu Rosman, mereka bergegas pergi ke rumah Haji Deraman untuk bertanya apa yang berlaku. Akan tetapi, Haji Deraman dan Hajah Munah tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut kerana mereka bersedia melihat anak mereka. Encik Kamarudin merancang untuk menziarahi Mastika pada petang esok. Akan tetapi, rancangannya itu terpaksa dibatalkan kerana hujan turun dengan sangat lebat pada petang itu. Julia berasa kecewa kerana tidak dapat untuk menziarahi Mastika. Pada pagi esok harinya, ketika Julia sedang membuka tingkap bilik, dia terlihat Haji Deraman dan Hajah Munah keluar dari kereta mereka dan membantu Mastika untuk keluar dari kereta itu juga. Julia bergegas pergi ke bilik air. Tidak sampai 5 saat, Julia keluar semula. Gelagatnya diperhatikan oleh keluarganya. Mereka bertanya kepada Julia adakah dia melihat hantu. Namun Julia mengatakan bahawa dia tidak melihat hantu, tetapi dia melihat Mastika pulang ke rumah. Setelah mereka semua selesai bersarapan pagi, Encik Kamarudin dan keluarganya serta Rosniza pergi menziarahi Mastika. Haji Deraman menceritakan bahawa Mastika menghidap penyakit leukemia dan menerangkan bagaimana ia boleh terjadi apabila Julia menanyakan bagaimana penyakit ini boleh terbentuk. Selepas itu, mereka meminta diri untuk pulang, tetapi Julia tidak mahu pulang dahulu kerana dia ingin meluangkan masa bersama Mastika. Mastika memberikan 2 helai kain tudung dan seutas rantai kunci kepada Julia untuk dijadikan kenangan apabila Julia pulang semula ke Pulau Pinang. Petang keesokan harinya, Encik Kamarudin dan keluarga serta keluarga adiknya tidak ke mana-mana kerana pada petang itu hujan turun dengan lebat sekali. Ketika mereka sedang menonton televisyen, Haji Deraman datang ke rumah Cikgu Rosman dan meminta Cikgu Rosman untuk melihat anaknya. Cikgu Rosman dan Encik Kamarudin bergegas ke rumah Haji Deraman. Cikgu Rosman meletakkan jari-jarinya di leher Mastika untuk merasa denyutan nadi Mastika. Cikgu Rosman menyatakan bahawa Mastika sudah tiada. Haji Deraman dan Hajah Munah tidak dapat lagi menahan air mata mereka. Julia dan Rosniza juga turut menangis teresak-esak. Pada esok harinya, keluarga Encik Kamarudin sibuk mengemas barang-barang untuk dibawa pulang ke Pulau Pinang. Mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Labuan pada pukul 5 petang.
Setelah selesai membuat pendaftaran, Encik Kamarudin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Rosman dan isterinya atas layanan yang baik. Mereka sekeluarga melambai-lambai ke arah Cikgu Rosman dan keluarganya sambil bergerak masuk ke dalam balai berlepas. Hadirin sekalian, oleh itu jelaslah bahawa kita sebagai manusia perlulah bersikap prihatin dan baik hati walaupun kita baru sahaja berkenalan dengan orang itu. Ini kerana kita tidak tahu apa yang dialami oleh mereka. Baiklah, sampai di sini sahaja kupasan saya tentang buku Bersua Mastika di Labuan ini. Sekian, terima kasih.